Mana tak payah begitu. Berdua ramai. Ramai tak ya. Kejap je. Saya ambil kartu saya. Tak rekam ni. Wan tak ada hari ni Wan. Ha? Salam. Tak. Salam. Oh salam. Kita apa tahu? Ha? Saya cover. Oh ya tak apa. Kita ambil gambar bagi saya boleh? Apa dia ada nombor saya tak? Ha? Dia ada nombor saya tak? Tak. Tapi bagilah. Boleh ambil gambar bagi saya. Nombor dia. Kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih kepada saudara-saudara yang bersama dengan kami datang berani sampai ke Pertemai. Terima kasih juga kepada rakan-rakan media yang sudi hadir. Itu juga dengan pihak PDRM yang memberi ruang kepada kita untuk membuat sidang media pada pagi ini. Tujuan kami menyerahkan memorandum untuk kali yang ke-9 ini adalah berkaitan dengan apa yang sedang terjadi, yang sedia maklum, iaitu ura-ura belum pasti ya, info yang mengatakan Yang Berhormat Bera ataupun Datuk Ismail Sabri Yaakob akan menjadi Perdana Menteri. Jadi isu ini yang sebenarnya yang kita angkat, sebab rata-rata rakyat tidak, umumnya rakyat ataupun majoriti rakyat Malaysia tidak boleh menerima sekiranya keputusan itu menjadi kenyataan. Lihat saja saham secara mendadak jatuh sampai 37%, ya, poin ya. Begitu juga semalam ada sahabat kita membuat petition melalui change.org. Setakat ini sudah ada berapa, Doktor? 300 lebih. 300,000 lebih, hampir ke 400,000 lebih petition. Dan saya lihat di media sosial dan banyak lagi lah, rakyat secara umum ya, rakyat secara umumnya menolak. Dan seperti mana yang kita maklum, COVID juga meningkat. Apa itu? Yang menjadi persoalan kita adalah apa bezanya PN 1.0 dengan PN 2.0? Orang yang sama. Jadi orang yang sama, rakyat tak mahu orang yang sama. Beberapa kali dah rakyat menghantar mesej, mereka tidak mahu orang yang sama. Lalu beberapa pandangan pakar mengatakan bahawa yang lebih penting saat ini, kita memerlukan seorang Perdana Menteri yang boleh membawa Malaysia keluar daripada kemelut. Ini bukan masalah personal siapa-siapa, bukan. Ini masalah negara sedang berada dalam kemelut, dalam krisis. Jadi kalau dibiarkan another tukar baju oleh orang yang sama, sudah pastilah ada masalah, iaitu kestabilan politik tidak dapat dijamin. Banyak orang kata, kenapa nak sibuk-sibuk kita pasal ini? Ya, kita akan kena sibuk sebab kalau orang yang sama menjadi tampuk pimpinan, maka pastilah akan timbul masalah. Lebih parah lagi, semalam tersebar di media sosial di mana Tan Sri Muhyiddin Yassin mengeluarkan kenyataan sokongan dari Perikatan Nasional bersyarat. Bersyarat ini banyak implikasi kepada banyak hal. Sebab sokongan yang diberikan kurang lebih 50 orang katanya dari Perikatan Nasional ini bersyarat. Dan sudah pastilah bersyarat ini
akan menimbulkan banyak masalah kepada politik kita di Malaysia ini. Jadi sebab itu kita hantar memorandum ini supaya Juri Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu dapat membuat pertimbangan yang sewajarnya. Ya, ini hal yang sangat penting. Kalau walaupun mungkin dapat majoriti, tetapi apalah maknanya kalau majoriti yang diperolehi tidak boleh merubah keadaan politik dan masalah yang kita sedang hadapi ini. Tambahan pula, kalau Ismail Sabri, beliau juga adalah Menteri Kanan ketika dalam Perikatan Nasional yang mengurus segala permasalahan COVID-19 dan gagal. Ini yang menjadi persoalan besar. Saya mungkin sebelum Dr. Mai, mungkin Saudara Ajay dari Jingga 13 untuk buat tambahan. Silakan. Ya, terima kasih. Menjunjung kasih tuanku. Masing-masing sekalian melalui gabungan penindak Memorandum Rakyat Malaysia lebih 107 rapat sumpah berkenan Tuanku Agha Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-9 berdasarkan poin-poin yang terdapat dalam memorandum kami yang telah kita serahkan sebentar tadi. Antara lain adalah kita perlu membentuk sebuah kerajaan yang stabil. Sudah diulas oleh Tuan Mustafa Mansur. Rakyat bukan mahu kerajaan yang gagal. Rakyat mahu kerajaan yang dipilih melalui PRU 14. Kita tahu, kita sedar dan kita ini dalam sejarah bahawa PRU 14 dimenangi oleh Pakatan Harapan kerana ketika itu kita menawarkan salah satunya ialah Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Dan China ini diletakkan oleh rakyat dengan melahirkan dan kemenangan kepada Pakatan Harapan waktu PRU 14. Jadi kita ada peluang untuk tuanku mengembalikan, kami merapat sembah merayu tuanku mengembalikan mandat rakyat kepada Pakatan Harapan. Yang ketiga adalah faktor kepimpinan. Kita kenal Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah seorang tokoh yang punya pengalaman dalam kabinet waktu Malaysia menjadi antara negara yang paling membangun di Asia, harimau Asia. Jadi inilah ketika saatnya, tempohnya kita perlu serahkan kembali kepada tokoh pimpinan yang ada berbawa kepisan dan juga karisma untuk membawa Malaysia ke arah Malaysia baru yang lebih baik. Maka Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah calon yang sesuai untuk menjadikan kebangkitan Malaysia, kebangkitan Asia. Terima kasih saja. Okay, terima kasih kepada Saudara Ajay dari Liga 13. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daulat tuanku, sama fakir Tuan. The 9th Malaysian People's Memorandum, 20th August 2021. Oh Allah, please help His Majesty in answering our plea. Your Majesty, on the strike of 2 AM, your humble subject was awoken, still thinking the fate of our country tomorrow. Only our Majesties with a blessing from Allah can help Malaysia. Once a respected nation is now on the way to its wings. As my jihad, I got up and stand this plea to your Majesty to be addressed in our 9th Memorandum Rakyat. Who is not Datuk Anwar Ibrahim? Datuk Seri Anwar Ibrahim was able to actively witness his contribution during his tenure as the Finance Minister, Education and Deputy Prime Minister, and stayed as the Prime Minister during Tun Mahathir's absence for 2 months.
No one could stand tall as Datuk Sri Anwar Ibrahim. My heart kept pounding silent. My heart kept pounding, hence I wept and asked Allah for help. Datuk Sri Anwar Ibrahim, who has been sedulously attacked by many, is actually a world-class scholar with astounding leadership qualities. A divergent thinker who can think out of the box. Charismatic, sincere, diligent, steadfast, thrifty, focused, reputable Islamic ability and practice should be given chance to lead our beloved nation of Timor. Please, Your Majesty, with due respect, let us give Datuk Sri Anwar Ibrahim a chance. Whether he has numbers or not, Islam emphasizes taqwa, conscious and cognizant of Allah, through piety and fear Allah. Unrelentingly, Datuk Sri Anwar is superior compared to the rest of the political leaders. Period. Absolutely, that recommends for UMNO and their collaborators to even think of suggesting the nomination of a failed candidate from a collapsed government. What more to even officially send the name to His Majesty for support? How would we continue our legacy of a nation with dignity and upholding our constitution and constitutional monarchy? This act alone demonstrates distinctively the degrading morality of Muhyiddin's 17-month rule, hence railroading the nation's desire of upholding the rule of law. A 17-month spell of rule by adamant traitors of the century. Hopefully, through this Majesty's help, this unfortunate calamity would be wiped out immediately. Please, Your Majesty, we reiterate 60 years of power monopoly by UMNO has crumbled the pillars built by the forefathers. Apparently, it was a party by the Malays for the Malays. It has metamorphosed into a party for autocratic Malays with apparent loyalty by the have-nots. As Malays, we have to admit the morality demonstrated by UMNO. To aggravate the matter, the same people that was thrown out now a disgrace of the highest order. The Rakyat are pleading for the King and the Sultan to intervene. We'll see what happens today. Our Highness are for the Rakyat or the Kratokrat who are traitors to the Malays. I repeat it again. We today want to see whether our Highness are for the Rakyat or the Kratokrat who are traitors to the Malays. Underlying the situation above are abhorrent factors due to human greed for power and wealth, whereas human responsibility for the Rakyat is absolutely negligible. Humane irresponsibility alone has manifested into the Rakyat's profound hardship and disaster, economic instability, suicide, bankruptcy, educational mismanagement, uncertain public duress, and imminent national disgrace. Regardless of the media announcement of the 114th of Parliament support to Ismail Sabri, we, your humble subjects, wish to reiterate our stand that the government from the previous failed government is a great insult to justice and morality of parliamentary democracy. We humbly believe we are the Rakyat who are being treated willfully with absolute injustice in this matter. To aggravate their immoral shady moves, the former Prime Minister agreed to support the hopeful Prime Minister on certain specific terms. Hence, we are hopefully that His Majesty,
the Yang di-Pertuan Agong, and all the majesties would earnestly believe a change of government by our Saviour, Datuk Sri Anwar Ibrahim, who is blessed with intelligence, humility, and sanctity is imminent. Consequently, returning the people's mandate in the 14th general election is absolutely desirable and bona fide. So help us Allah, we are only upholding our constitution and parliamentary democracy and constitutional monarchy with Islam as the main religion, but respecting the freedom of other religions, Malaysia for all. When the going gets tough, the tough gets going. That is Anwar Ibrahim. Allah bless us and award us Jannatul Firdaus, insyaAllah, ameen. Your Majesty, your diligent appraisal of this humble and sincere plea is respectfully appreciated. Your oath, your obedient and humble subject, Dr. my cousin, Deputy President, Memorandum of Malaysian Alif Task Force, and my President here, Mustafa Mansur. Thank you. Wassalam. Okey. Daulat Tuanku. Soalan tuanku. Okey, ada soalan ke apa? Okey. Kalau tak ada, saya sekali lagi Okey, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada rekan media yang hadir pada pagi ini. Dan Kita perlu perubahan. Kita tak nak yang sama. Kerajaan yang sama nak memerintah negara. Lihat angka COVID dah nak masuk 3,000 dah. Apa yang diorang buat? Diorang sibuk berpolitik. Daripada rumah Mahyudin pindah ke apa nama ni, ke Pablika. apa mana? Pablika. Pablika. Tak puas pada Pablika, pergi pula ke mana tu? Macam-macam hotel lah diorang dah pergi. Mana tindakan? Saya nak lihat mana MP ni semua, mana perginya diorang. Adakah dia bagi apa nama ni sumbangan ataupun motivation, moral support kepada orang-orang yang telah bunuh diri tu? Orang yang dah bunuh diri dah berapa kes? Berapa kes dah? 1,000 lebih kes. Adakah diorang ni salah seorang daripada diorang? Adakah diorang pergi rumah mangsa-mangsa yang tertinggal tu? Tak ada kan? Adakah diorang pergi tengok orang yang apa nama ni sakit COVID tu, bekas sakit COVID? Dah lah kena bayar duit nak jenazah pun sampai beribu. Mana diorang mampu? Apa yang diorang dapat? Tak ada benda. Lepas tu kita ni rakyat asyik double standard aja. Sampai sekarang Rashid Hasnul tu dah buat kesalahan bukan sekali, bukan 2 kali, tak tahu berapa kali lah. Makan durian, makan apa semua. Kenapa tak ada tindakan diambil sampai sekarang? Yang lain-lain menteri yang tak ikut SOP, kenapa tak ambil tindakan? Kenapa bila rakyat buat sikit kerja salah je pun dah kena denda, dah kena reman, dah kena masuk penjara, dah kena masuk lokal? Mana keadilannya? Di mana? Penat je kita dah hantar memorandum 8 kali. Apa yang kita dapat? Saya rasa tak ada benda tindakan yang diambil. Saya ni pun dah penat tau. Bukan saya dapat upah, bukan saya MP, bukan saya politician. Saya mewakili rakyat. Tapi kalau begini caranya macam ni, baik tak payah ada apa nama ni, mahkamah, tak payah, buat je sendiri. Semuanya dipegang. SPRM tak payah, polis tak payah, semua tak payah. Semuanya biar Mahyudin pegang. Balik-balik dia orang tu juga yang pegang memerintah negara. Di mana kita nak, macam mana kita nak berjaya? Orang luar negeri tu ketawakan kita lah. Ketawakan kita. Kawan saya pada Singapura semua tanya, kenapa dengan kau punya apa nama ni, politician ni semua gila kuasa? Mereka ni semua gila kuasa. Kalaulah Ismail Sabri tu pun boleh dilantik, dia tu kalah kes dia dengan anak Anwar Ibrahim. Nurul Izzah pun dia kalah. Berapa dia bayar? 850,000. 850,000 tentang perempuan. Perdana Menteri yang dicadangkan kalah dengan anak orang yang dia nak lawan. Malu ke tak malu? So macam mana? Dan kita pun baru didapati, kalau tuan-tuan dan tahu, ada banyak video sedang menular sekarang yang mengatakan
ini adalah dia punya rancangan UMNO untuk nak menjatuhkan Mahyadin. Wallahu alam. Tapi saya yakin itu pun memang sebabnya. Lagi satu, kita tahu UMNO lagi pada dulu apa yang dia dah buat. Dia dah jahanamkan negara ni. Kita ni dah tak ada apa-apa, tuan-tuan dan puan-puan. Apa yang tinggal pada kita? Apa yang tinggal untuk anak cucu kita? Dah tak ada benda. Yang kita ada adalah orang-orang yang menyokong Anwar Ibrahim adalah orang-orang seperti kita ni. Orang-orang miskin, orang-orang yang tak berdaya, orang-orang yang tak berkuasa. Orang-orang kaya, orang kayangan, orang apa semua, dia monopoli semua segalanya. So, kita nak keadilan. Kita negara demokrasi. Kita berhak bersuara. Bukan kita langgar undang-undang. Sampai bila kita nak dikurung di rumah, tuan-tuan dan puan-puan? Bukan kurung kita kat rumah. Kau ada bagi ke apa-apa? Cuma cakap, duduk di rumah ya, jangan keluar ya, diam-diam duduk di rumah. Duduk sampai bila? Pakai mati ke? Kita pun ramai orang dah bunuh diri. Kalau kau bagilah sampai siap, tak apalah. Kawan saya ramai telefon daripada milioner. Sekarang semua dah bankrupt. 3 bulan je tuan-tuan dan puan-puan. Sebab apa? Sebab dia tak boleh bagi, tak boleh buka office, tak boleh bagi salary kepada pekerja-pekerja. So sampai bila kita nak macam ni? Kau kurang kita kat rumah, kau kata Aisina. Mana Aisinanya? Saya tak nampak pun Aisina. Yang ada air mani, tuan-tuan dan puan-puan. Orang duduk rumah anak-anak muda tu buat air mani buat anak. Itu yang ada. Aisina tak nampak pun, tuan-tuan dan puan-puan. Mana. Semua yang dijanjikan semuanya lah. Yang paling sedih, duit semua dah diluluskan. 150,000 laptop. Mana? 150,000 laptop pergi mana? Sekarang anak-anak duduk di rumah main internet. Sampai adik-beradik sampai mengandung. 15 tahun lah itu budak mengandung adik-adik dengan abang. Macam mana? Sampai bila kita nak ada benda macam mana? Kerajaan ada ambil tindakan ke? Apa yang dia buat? Yang dia sibuk mengekalkan dia punya kuasa je. Dia tak ambil kisah pun tentang rakyat lah. Kau nak mati ke? Kau kebuluh ke? Kau tak ada makan ke? Itu kau punya pasal. Janji aku Perdana Menteri. Sekarang ni yang penting semua nak jadi Perdana Menteri. Kalau semua Perdana Menteri, siapa nak jadi rakyat? Okey, itulah daripada saya. Semoga kita memohon, merayu kepada Duli Yang Maha Mulia Yang Tuan Agung. Semoga diperkenankan kita punya permintaan. Janganlah buah pisang buah dia 2 kali. Kita dah ada kerajaan yang gagal. Janganlah kali ini dengan salah memilih calon kerana ada kepentingan diri, maafkan saya, tapi rakyat yang tersiksa. Tolonglah, fikirkanlah pada pasal rakyat for once and for all. Work for the rakyat. Kita yang pilih kamu sebagai pemimpin lah. Bukan kamu pilih kamu sendiri. Kenapa kamu pula boleh tukar-tukar? Boleh dibeli. Boleh dibeli sampai harga 30 juta. Kenapa benda ni tak ambil tindakan? Terang-terangan kamu buat di TV. Kalau zaman Mahathir dulu di bawah meja, zaman Najib di atas meja, zaman Mahyadin di TV, semua orang boleh tengok. Macam benda tu is biasa saja. So jadi mana saya tengok tak ada keadilan sama sekali. Pulangkan mandat rakyat. Kami pilih pemimpin, kami pilih, bukan kamu. Sekarang yang nak berkuasa UMNO pula. Apa pasal? Kamu dah kalah lah. Kalau kamu nak menang, kita lawan balik PRU 15 ni. Kita tengok rakyat pilih siapa. Betul tak, tuan-tuan dan puan-puan? Betul. So jadi saya ni marah sikit, sorry lah. Sebab kalau semua orang duduk kat rumah takut, kadang nak cakap WhatsApp punya sembang kali boleh lah, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau nak keluar bercakap dengan tuan-tuan macam ni, tak ada orang berani. Berani ke? Setelah sapi semalam keluar bercakap dengan media, berani? Ada kan? Nak jadi Perdana Menteri, cakap penggagap macam mana? Cakap pun teragak-agak PKP. Apa dia apa tak tahu benda PKP. Orang macam ni tak payahlah. Yang dia nak cuma pangkat, kuasa, itu saja. Dia tak ada sikit pun fikirkan pasal tuan-tuan perempuan ni, memang tak ada hal. Tak ada mana. Saya minta maaf kalau terkata bahasa.
Saya dengan ini apa? Terima kasih. Kita pakai ini dulu, kita lihat apa keputusan petang ni. Sama-sama kita berdoa lagi kepada yang berkuasa sekarang adalah Allah. Kita sebagai rakyat biasa, kita tak perlu takut pada manusia, tuan-tuan dan puan-puan. Tak perlu. Siapa pun dia adalah seperti kita saja. Mati pun masuk kubur sama juga, tuan-tuan. Tak adalah kau kena masuk kubur kau dapat first class treatment. Kau boleh dapat bawa kereta peraling kau semua dalam kubur. Tak, tuan-tuan. Okey. Ya? Okey. Terima kasih. Kau ada lagi nak tambah? Okey, terima kasih This semua. is our last chance, tuan-tuan dan puan-puan. Hopefully kita tak payah lagi pergi hantar memorandum. Sudah. Mau cakap? Mau cakap Tamil? Okey, terima kasih semua. Okey, terima kasih. Daripada rakyat ni, daripada rakyat. Saya sokongan Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Reformasi kita orang, 98 reformasi. Anwar Ibrahim, tunggu untuk Anwar Ibrahim, 68 umur. Saya tunggu untuk dia jadi Perdana Menteri. Iyalah. Cakap Tamil sikit, Tamil. Tamil untuk orang Tamil. Kita faham Nah, lagi. வந்து Perdana Menteri Anwar Ibrahim ஆகணும். ராஜா வந்து அன்வாரை சூஸ் பண்ணோம் பிரதம மந்திரியா. ரிஃபார்மாசி 98 ரிஃபார்மாசி காரணங்க நடக்கிறதுக்கு வர அன்வார் இப்ராஹிம் பிரதம மந்திரியாக நம்ம மக்களுக்கெல்லாம் உதவி செய்யணும். 9% பிரதம மந்திரி. makasih ya. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Daulat tuanku. Assalamualaikum. Salam merdeka. Daulat tuanku. Merdeka. Merdeka.